Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Momon Buku. Saya Fakhrul Razi Yahya. Hari ini saya akan berkongsi sebuah buku untuk kita meneruskan lagi sesi podcast Momon Buku kali ini. Ini juga adalah satu penerusan dari siri-siri My Book Time yang telah kita adakan sebelum daripada ini, yang telah kita banyak buat di Facebook dan juga YouTube. Boleh tonton siri-siri lama kita di YouTube dan juga Facebook, insya-Allah. Kali ini melalui siri podcast, ini adalah siri pertama yang kita lakukan melalui podcast untuk kita berkongsi buku-buku sebagai satu usaha kita untuk menggalakkan lagi rakyat Malaysia membaca, insya-Allah. Ketika podcast ini dirakam, kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi sempena ini juga saya ingin mengucapkan selamat memanfaatkan hari-hari terakhir kita Ramadan kita kali ini. Semoga kita semua beroleh manfaat, beroleh keampunan dan juga mengakhiri Ramadan kita kali ini dengan penuh rahmat dan keberkatan, insya-Allah. Buku yang saya kongsi hari ini juga ada kaitan juga dengan Ramadan kita kali ini, iaitu Ramadan ini adalah bulan untuk kita merubah diri kita menjadi seorang insan yang lebih baik. Jadi saya memilih buku untuk dikongsi sempena Ramadan kali ini dan juga sempena perubahan yang kita lakukan di Momon Buku, iaitu sebuah buku yang berjudul Eco Shift: Holistic Transformation Towards Environmental Sustainability. Sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, bekas Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dia pernah menjadi Ketua Setiausaha kepada 3 kementerian, juga pernah menjadi Naib Chancellor di Universiti Teknologi Malaysia. Dan buku ini beliau karang semasa beliau menjadi Vice Chancellor, Naib Chancellor di UTM. Okey, kenapa saya pilih buku ini? Pertama, buku ini ianya tentang perubahan. It's about change. Macam mana nak merubah dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Dan buku ini memfokuskan perubahan itu ke arah perubahan ke arah kehidupan yang lebih green, eco. Dan itulah yang dibicarakan dalam buku ini, iaitu untuk membuat satu perubahan ataupun transformasi dalam cara fikir, dengan cara hidup, dalam habit, dalam behavior, baik dalam peringkat organisasi ataupun peringkat individu, untuk melahirkan sebuah masyarakat yang mengamalkan sebuah kehidupan, lifestyle yang eco dalam kehidupan mereka. Okey, itu adalah tentang buku ini. Lepas tu buku ni sebenarnya menarik. Banyak benda menarik tentang buku ni, dari sudut layout dia dan dalaman dia. Mungkin saya akan kongsi sedikit lah. Buku ni, kulit dia ni, dia bukan macam kulit buku biasa. Dia macam kulit kertas ala-ala eco lah, macam buku-buku recycle lah, macam tu. So ini dah macam satu message yang nak dibawa oleh penulis mungkin, dan juga penerbit, tentang message eco yang nak dibawa dalam buku ni. Menarik buku ni. Cuma harga dia agak pricey, agak mahal, dan saya rasa bukan semua kedai ada jual lah buku ni. Kena dapatkan di kedai-kedai tertentu. Buku ni diterbitkan oleh ITBM, Institut Terjemahan Buku Malaysia, dengan kerjasama UTM Endowment Fund. Okey. Pertama yang kedua dah. Kenapa saya syorkan kita semua pakat baca buku ni? Ada 3 sebab. 3 sebab kenapa kita semua kena baca buku ni, dan saya cuba simplify. Pertama, buku ni walaupun dia bicara dan dia cakap tentang eco shift, perubahan dari sudut mind setting, perubahan dari sudut lifestyle, perubahan dari sudut organisasi dan juga personal level tentang eco, tapi sebenarnya message ataupun isi kandungan buku ni boleh diterapkan dalam semua aspek hidup, terutama sekali bagi mereka yang terlibat dengan organisasi, sama ada mungkin persatuan mahasiswa, kalau kelab apa-apa, NGO, ataupun termasuk juga agensi-agensi kerajaan.
termasuk juga kalau syarikat-syarikat nak buat perubahan dalam syarikat tu. So apa yang Prof Zaini terapkan dalam buku ni boleh diimplementasi dalam, pada saya lah, dalam semua aspek, tidak hanya berkaitan dengan eco. So kalau siapa-siapa nak buat perubahan lah dalam hidup dia mungkin, ataupun dalam macam kita dalam, kalau buku ni dalam NGO kita nak bawa perubahan dalam masyarakat, dia pun kita boleh ambil perkongsian yang Prof Zaini Ujang tulis dalam buku ni. Pertama. Yang kedua, kenapa kena baca buku ni? Mana nota? Buku ni sebenarnya, walaupun ditulis oleh profesor, dia sebenarnya memang agak ilmiah. Tapi Prof dia, okey, siapa tengok YouTube mungkin boleh tengok lah. Dia sangat banyak gambar rajah tau. Dia simple. Prof Zaini telah dalam ni dia banyak teori-teori yang dikongsi, tapi telah dimudahkan dengan begitu baik oleh penulis, dan siapa-siapa baca ni memang menarik sebab banyak gambar, colourful. Dia bukan hitam putih, dia semua page tu colour. Banyak saya rasa lagi banyak gambar dari tulis pun. Maksudnya satu page tu gambar, satu page tulisan dia pun besar-besar. So memang kita rasa enjoy untuk baca buku ni. Dan yang ketiga, untuk siapa-siapa yang suka penulisan ataupun konten yang agak ilmiah lah, mungkin yang cenderung kepada akademik sikit, kenapa kita akan rasa puas baca buku ni? Sebab Prof Zaini Ujang dia dikongsi sangat banyak teori-teori lain. Saya rasa tak kurang 20 konsep ataupun teori daripada buku-buku lain yang dimasukkan ke dalam buku ni, menyebabkan kita rasa kita tahu banyak benda. Kita tak hanya tahu tentang buku ni, tapi kita turut tahu tentang teori-teori lain, teori behavioral change, tentang ikigai, tentang kaizen, tentang ekosofi. Banyaklah. Dari buku 7 Habits pun dimasukkan dalam buku ni. Jadi kesemua knowledge tadi tu, pengetahuan ilmu tadi tu, kita dapat dengan hanya buku ni, dan dia akan trigger kita untuk macam Google lah. Oh, benda ni kita baru tahu, mungkin kita akan Google. So knowledge tu sangat banyak, tapi dipersembahkan dengan cara yang sangat menarik, dengan visual, gambar rajah yang banyak. Siapa-siapa suka yang jenis orang visual akan sukalah buku ni. So 3 sebab kenapa kena baca buku ni. Dia sangat menarik lah, walaupun buku ni agak mahal, tapi saya rasa berbaloi untuk kita baca. Okey, konten buku ni, apa yang Prof Zaini Ujang share tentang buku ni. Saya rasa saya nak simpelkan, kita cuba kena faham 3 benda je bila nak baca buku ni. Dalam nak membuat perubahan dari satu tahap ke satu tahap yang lain, dari satu perubahan yang masyarakat tak mengamalkan cara hidup eco kepada mengamalkan cara hidup eco, saya rasa kena faham 3 perkara daripada buku ni. Dia ada satu model tau. Prof Zaini Ujang dia keluarkan satu model untuk merubah behavior seseorang. Lupa dah pasal apa je Pasal apa tadi? Kalau siapa tengok YouTube mungkin boleh tengok. Sekejap Sorry. Ataupun nanti mungkin kita cut lah bahagian ni. Ini modelnya. Ini model. Okey, model ni 7 level framework of change, eco shift for corporation, ataupun untuk ada satu lagi individuals lah, tapi lebih kurang je lah. Okey, saya akan terangkan based on model ni lah. So model ni, apa yang kita kena faham daripada model ni? Model ni simple, tapi huraian dia tu sangat komprehensif. Siapa biasa baca buku 7 Habits of Highly Effective People, kan ada satu model dari individual, independent kepada interdependent, semua tu, itu model 7 Habits. So ini model daripada EcoShift lah. Pertama sekali kita kena faham perbezaan output dengan outcome. Okey, output dengan outcome. Dalam kita nak buat perubahan ni, kita kena identify apa perubahan yang kita nak buat, dan kita kena faham perubahan itu dalam konteks output dan outcomes kepada perubahan yang kita nak bawa. So output ini lebih kepada satu berapa banyak
sesuatu benda tu kita buat, contohnya kalau kita dalam My Book Time ni, kita punya impian adalah untuk menggalakkan masyarakat Malaysia membaca sebagai contoh. So kita buat apa? Kita buat podcast, kita buat My Book Time, program kita. So output daripada usaha kita tu adalah berapa kali kita buat My Book Time, berapa kali kita buat podcast. Itu adalah output. Berapa program yang kita telah anjurkan, itu adalah output. Tapi outcomes tu apa? Outcomes tu adalah hasil daripada output yang kita buat. Berapa banyak orang yang semakin rajin membaca lepas kita buat program-program kita, itu adalah outcome. So basically secara umumnya output ini adalah hasil dari yang dilaksanakan oleh organisasi. Berbeza dengan outcome, ianya lah hasil perubahan yang dilaksanakan oleh seseorang individu. Saya ulang, output ini adalah kayu ukur sesuatu yang dilaksanakan ataupun perkara-perkara yang dilaksanakan oleh organisasi. Outcome ini adalah lebih kepada perubahan yang terlaksana oleh individu-individu. So ini membawa kepada perkara kedua yang kita kena faham daripada buku ni, iaitu dalam model ni juga Prof sharekan kat bawah ni adalah organizational domain, yang ke atas ni adalah personal domain. Personal domain. Ada perkara-perkara yang boleh dibuat perubahan oleh organisasi. Ada beberapa perubahan yang hanya boleh dilakukan oleh individu. So Prof penulis pecahkan apakah yang perlu dilaksanakan oleh organisasi, apakah yang perlu dilaksanakan oleh individu untuk mencapai output tadi oleh organisasi, dan juga untuk mencapai outcome oleh individu. Jadi kalau kita tengok apa-apa perubahan yang kita nak bawa dalam masyarakat, dalam organisasi, dalam syarikat, dalam NGO, dalam agensi kerajaan dan sebagainya, kita boleh ukur benda tu melalui, ataupun kita boleh pecahkan pelaksanaan itu melalui apa yang perlu dilakukan oleh organisasi dan apa yang perlu dilakukan oleh individu. Itu adalah perkara kedua yang kita kena faham daripada framework ni. Dan perkara ketiga adalah macam mana kita nak bridge. Model ni dia ada satu benda dekat tengah ni, yang merah ni. Bawah ni adalah organisasi domain, atas ni adalah personal domain. Yang tengah ni adalah macam mana organisasi tu nak bridgekan dari agenda-agenda organisasi kepada agenda-agenda yang boleh dilaksanakan oleh individu. Sebagai contoh, kalaulah sebuah kerajaan, contohnya dalam benda ni, dalam perubahan yang nak bawa dalam eco shift ini, ni contoh saya bagi sendiri, bukan daripada buku. Katalah Kementerian Alam Sekitar nak membuat untuk nak memastikan rakyat Malaysia ni mengamalkan cara hidup yang lebih sustainable, yang lebih lestari, yang eco. Maka kementerian akan buat program apa, 1, 2, 3, 4, 5 program yang akan buat dalam setahun, mungkin 20 program. Tapi itu adalah output. Tapi macam mana nak kerajaan nak memastikan ada perubahan juga di peringkat individu? Itulah adanya bridgingnya. Maksudnya ada cara strategi yang perlu dilaksanakan oleh organisasi supaya perubahan itu pun akan dilaksanakan di peringkat individu, iaitu informing, consulting, involving, collaborating dan empowering. Setiap ini ada level dia lah. Level pertama informing, level kedua consulting, level ketiga involving, level keempat collaborating, dan akhir sekali adalah empowering. Dari situlah barulah akan adanya agenda yang dia bawa oleh kerajaan itu, ataupun oleh kerajaan lah, yang macam kalau benda ni ada oleh kerajaan, akan sampai ke individu-individu dan akan diamalkan oleh individu, lalu akan membuahkan outcome yang kita ingin capai lah dalam sebuah perubahan eco. Jadi itu saya rasa intipati daripada buku ni. Saya cuba simpul ringkaskan. Siapa nak baca buku ni boleh cari. Harganya mungkin agak mahal, tapi saya rasa it really worth your money lah. Buku ni sangat memberi pencerahan
Dan juga dia ada wow moments tau bila kita baca buku ni. Bila kita baca tu akan sampai satu beberapa tempat tu kita kita akan wow, macam tu. Lebih kurang lah. Tu saya rasa untuk buku Eco Shift. Macam mana kita nak laksanakan sesebuah perubahan dalam masyarakat. Dan benda ini juga masa saya baca pun saya reflect lah dengan apa yang kita buat di NGO kita, di persatuan yang kita ada, dengan usaha-usaha yang kita nak buat peringkat organisasi. Nak pastikan benda tu juga sampai kepada individu-individu, dan apa yang kita nak lakukan adalah perubahan itu merangkumi kesemuanya sekali. Output yang dilaksanakan oleh organisasi dan juga outcome yang diamalkan oleh individu-individu. Dan keseluruhan inilah yang akan membawa kepada satu perubahan transformasi dalam kehidupan masyarakat menuju ke arah kehidupan yang lebih sustainable ataupun yang lebih lestari. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar sesi podcast kami. InsyaAllah lepas ni akan ada lagi siri-siri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.